Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu yang dimuliakan, Allah Subhanahu Wa Taala menghantar nabi-nabi dan rasul-rasul di kalangan manusia. Kalangan manusia ini adalah pilih manusia juga untuk menjalankan kerja yang merupakan kerja Allah. Jadi Allah tak buat kerja tu, Dia bagi wakil dia. Jadi wakil Allah, dia buat kerja Allah. Untuk jadi wakil Allah ni, orang yang dipilih oleh Allah tu orang yang baik. Dan Allah tahu siapa di kalangan manusia ni yang baik dan yang layak untuk jadi Nabi. Jadi Allah tahu siapa yang baik. Jadi walaupun banyak yang nak jadi Nabi, tapi tak boleh siapa jadi Nabi sebab dia banyak ilmu ke, dia keturunan orang kaya ke, ataupun dia orang yang di kalangan orang berkuasa, atau tak boleh. Orang yang boleh jadi Nabi ni yang dipilih oleh Allah sendiri, dan Allah tahu manusia yang baik. Jadi satu orang nak jadi Nabi, tapi orang Allah tahu dia tak baik, mesti takkan dapat lah. Jadi waktu Nabi dihantar, orang banyak yang nak jadi Nabi tu, terutama di kalangan Bani Israel, Yahudi yang duduk dekat Madinah, Mekah, yang dikatakan mereka punya rabai, hafal Taurat, Injil. Jadi diorang semua kata, diorang percaya akhir zaman ni, akhir waktu ni dah sampai lah. Diorang pun cerita lah dekat orang Arab-Arab semua, akan datang Nabi. Kami datang, dia duduk sini nak tunggu dia lah. Antara kami ni akan dipilih jadi Nabi, diorang. Tapi diorang semua tak baik punya orang. Walaupun banyak ilmu, banyak hafal hadis, Quran, hadis, bukan hafal hadis, hafal Taurat, tapi tak dipilih. Jadi Nabi pula yang dipilih, Muhammad SAW. Dia tak ada hafal Tauratnya, dia pun tak pernah menyembah berhala pun. Dia hanya orang Arab yang kerjanya berniaga. Tapi Abu Bakar kata, ini kawan saya ni sangat baik orang dia, sangat baik. Kalau ada Nabi lah nak diutuskan di sini, macam orang Yahudi cakap ni, aku ingat dia ni jadi. Sangat baik orang dia. You see? Jadi orang hari ni jangan hairan lah kenapa saya dipilih. Walaupun saya bukan ustaz, bukan orang pandai Arab, tak ada belajar agama sehari pun dekat madrasah, janganlah hairan. Nabi kita tu lagi tak ada belajar, apa pun tak belajar. Dia terus, bapak tak ada, mak tak ada, duduk dengan pakcik Abu Talib. Abu Talib bawa dia berniaga lah. Itulah kerja dia. Tapi dia memang orang yang Allah tahu orang paling baik di kalangan semua manusia waktu tu lah. Bila tiba waktu Allah nak lantik tu, Allah turunkan wahyu lah kat dia. Macam kita tahulah,
di gua Nabi betapa tu, datang malaikat, Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu. Pegang Nabi kuat, Nabi pun tak takut. Jadi hari ini janganlah heran kenapa Dr. Nasr tu bukan ustaz, tak tahu Arab, tapi kenapa pula dia dipilih. Kamu jangan kamu heran, sebab yang tahu siapa baik di kalangan manusia ni hari ini tak ada siapa melainkan Allah. Jadi Allah nak pilih wakil itu bukan main-mainnya. Allah takkan silapnya. Dia tahu hati orang tu baik tak? Dia tahu hati orang lain tak tahu. Nampak aja baik, macam Samad ni kan, nampak baik, tapi Allah tahu dia hati tak baik. Kalau dia hati baik, tentu dia dipilih jadi Nabi. Jadi Allah pilih di kalangan manusia waktu-waktu yang Allah kena hantar tu, di kalangan manusia yang baik, Allah bagi tahu untuk jadi utusan dia, wakil dia. Jadi Nabi-Nabi ni wakil Allah sebenarnya, nak buat kerja Allah. Kerja Allah apa? Mengajak manusia kepada dia. Jadi kita ni ikut Nabi, wakil Nabi. Jadi kita adalah wakil Nabi dan juga wakil Allah. Nabi wakil Allah, kita wakil Allah dan wakil Nabi. Jadi buat kerja mengajak manusia kepada Allah ni kerja paling mulia. Allah kata kami berjanji kepada mereka, iaitu para Nabi dan mereka yang kami pilih untuk buat kerja Nabi, keselamatan, kerahmati dalam kehidupan dunia, terpelihara dari segala malapetaka dan duka cita, dan di akhirat. Jadi kalau umat ni dia mau terpelihara dari malapetaka, duka cita, dia kena tunaikan hak mengucap kalimah tu. Dia kena buat kerja Nabi. Kerja Nabi ni bukan kerja buat sehari seminggu, tak ada. Macam Sufyan Ampang, dia ikut suka dia je. Kerja Nabi ni dibuat seperti Nabi. Kalau boleh sepenuh masa, tak ada kerja lain lagi, ya Allah terima juga kita kerja sikit aja daripada apa yang Nabi buat, sebab kita wakil Nabi. Jadi bapa tuan sekalian, tak ada kerja lagi mulia daripada orang yang diberi buat kerja Allah. Kerja Allah mengajak manusia kepada dia. Takkan Allah pula nak turun, jin lah Allah nak turun juga. Di kalangan jin, Allah pilih jin-jin yang baik-baik untuk jadi Nabi. Jadi orang semua heran kepada Nabi Muhammad SAW. Macam mana pula dia ni Nabi kan? Tak ada ke malaikat ikut dia jadi bodyguard dia sana kemari? Sana kenapa pula dia Nabi? Pergi pasar, makan, minum, buang air kecil. Dia pun heran dia orang nak Nabi ni macam tak makan, macam malaikat. Kalau tak ada macam malaikat, dia ada bodyguard malaikat ke sana kemari jaga dia. Baru kami percaya dia ni Nabi. Kata Allah SWT, kalau manusia orang yang duduk kat dunia ni malaikat, Allah hantarlah Nabi, hantar malaikat lah. Kalau duduk di dunia ni jin, Allah tak hantarlah manusia, Allah hantar jin lah. Sekarang ni yang duduk kat bumi ni manusia. Jadi Nabi dia tak boleh jin, tak boleh malaikat. Nabi dia mesti manusia. Jadi jin, Nabi-Nabi di kalangan untuk diantara manusia ni, Allah pilih di kalangan manusia, bukan di kalangan jin, bukan di kalangan malaikat. Sebab iyalah Nabi yang ajak dia orang kepada Allah mestilah manusia juga. Dia makan, dia minum, dia tidur. Dia tak perlu ada malaikat ikut dia. Apa pasal pula perlu malaikat ikut dia? Kenapa tak perlu?
Kenapa tak perlu malaikat ikut dia? Allah bersama dia. Tak ada siapa yang boleh pelihara satu manusia melainkan Allah je. Untuk apa malaikat tu ada? Bukan dia boleh pelihara nabi-nabi tu. Dia pun makhluk. Kan? Jadi yang dia hantar untuk mengajak manusia ni manusia juga, tapi manusia yang baik. Dan Allah tahu siapa yang Allah lantik untuk buat kerja tu. Allah tahu kalau tak tahu? Sufyan. Kenapa Allah tak lantik Sufyan Malik? Mesti dia tak baik memang. Kita pun tahu dia tak baik. Kan? Tiba-tiba dia lantik jadi Nabi. Mengaku saya Nabi Melayu. Minang. Nabi Minang. Orang pun ketawa kat dia lah. Jadi banyak orang mengaku Nabi tu. Kak Ghulam Ahmad tu, Qadiani kan, India, mengaku Nabi kan. Dia kata yang Ahmad dalam Quran tu dia tu. Jadi jadilah agama dia, agama Qadiani. Dan banyak lagi lah yang mengaku Nabi. Kat Indonesia, kat Malaysia, kat mana-mana. Dari sejak Nabi Muhammad SAW banyak yang mengaku Nabi. Ada yang dia mengaku Tuhan ada juga. Ayapin. Ayapin. Mula dia penuri getah je. Kemudian anak menantu dia ada buat satu ajaran sesat. Dia belajar dia menantu dia. Lepas tu dia buat ajaran sesat dia. Lebih tinggi daripada menantu dia lah. Dia Tuhan kerajaan langit. Dia tengok dengan buat mengaku Nabi palsu, banyak orang percaya dia ikut dia. Dapat dia muliakan ya. Banyaklah orang nak jadi Nabi. Tapi semua tu tak boleh. Siapa pun tak boleh nak jadi Nabi. Cita-cita nak jadi Nabi tak boleh. Nabi-Nabi ni dipilih. Kata saya nak belajar agama lah, kuat-kuat ni supaya saya dipilih jadi Nabi. Tak boleh. Takkan jadi Hanzalah kan. Dia belajar agama. Sebab apa kena belajar agama Hanzalah? Nak jadi Nabi. Tak boleh. Nabi ni tak boleh jadi melainkan dia dipilih oleh Allah. Dan apabila dia dipilih, kena ikut dia. Kalau tak ikut dia, kalau menentang dia, mau halau dia, segera azab Allah datang. Jadi azab Allah datang kepada kaum-kaum terdahulu kerana dia nak bunuh Nabi dia, ataupun nak halaukan Nabi dia. Atau dia orang cakap, kalau kau memang orang benar, turunkanlah azab yang kamu cakap kat kami tu. Hal Allah SWT sudah berjanji memelihara Nabi-Nabi ni daripada kesusahan, dari dunia dan akhirat. Jadi kita tak dapat jadi Nabi, boleh jadi naib Nabi kan? Kalau Allah kendaki, naib Muhammad SAW. Maknanya kita bukan Nabi, tapi kita buat kerja Nabi. Jadi di zaman ini umat Muhammad SAW ni takkan ada Nabi lagi, sebab Muhammad ialah Nabi terakhir. Saya ni dipilih jadi wakil Nabi ataupun naib kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan Nabi, tapi buat kerja Nabi Muhammad. Jadi saya tak dapat wahyu macam Nabi, tapi dapat ilham. Dan saya dapat alat untuk tanya sama ada ilham tu dari Allah ataupun dari iblis. Dia sama juga lah macam wahyu. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, hari ni kita jangan petikai kenapa dia nak, tak ada orang lain ke? Macam kita cakap, tak ada orang lain ke dia senaswa yang Allah nak pilih. Itu tak boleh. Kau apa nak tanya pula? Kau bukan kau yang nak memilihnya dia. Yang memilihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kamu melawan dengan dia, kau mesti tak menang. Kau menentang dia, nak bunuh dia, tak boleh. Merancang nak halau dia, matikan dia, tak boleh. Allah jaga dia.
Satu jalan saja, ikut dia, itu je selamat. Menentang tak boleh selamat. Nak bunuh dia mesti tak boleh. Allah Subhanahu Wa Taala pelihara. Jadi orang Yahudi, dia orang tahu akhir zaman yang akan keluar orang Islam, dia kaji lah. Yang akan akhirnya dia ni akan hancurkan kita. Dia dari Yahudi juga. Dia orang kata daripada kaum mereka yang sesat, yang hilang, tribe, akan muncul orang Yahudi ni. Siapa ni dia? Bertahun-tahun dia berusaha nak cari dan nak musnahkan orang tu, supaya jangan naik dan hancurkan dia. Dia orang tahu ni Israel ni, dia orang kata kami akan habis di tangan orang kita juga, iaitu yang hilang tu, the lost tribe tu. Dia kata kita mesti cari macam mana. Dia kata agak-agak kat Malaysia ni, kat mana dia cari semua. Tapi dia tak dapat cari. Dia nak musnahkan orang tu supaya jangan naik. Dia nak buat apa yang dia tak boleh buat. Sampai hari ni dia tak tahu lagi. Dia kata dah dekat ni. Mana dia? Dia tak dapat. Allah tak buat dia timbul. Allah tak buat orang tiba-tiba je naik. Dah terperanjat dah. Orang kata dah habis dah. Dah naik dah. Kita nak buat apa? Jadi orang yang Allah janji akan bangkitkan umat agama kali kedua, dia punya identiti ni orang tak tahu. Orang tak kenal dia pun. Sekarang Yahudi tu memburu orang yang bernama Muhammad bin Abdullah. Dia tak memburu Nasuha. Sebab semua dalam kitab-kitab Allah buat hadis tu palsu. Kata Nabi akan lahir. Orang Yahudi tahu tu. Dia orang belajar Islam semua untuk menghancurkan Islam. Akan lahir di kalangan keturunanku. Namanya sama macam nama aku, Muhammad bin Abdullah. Itu saja dia orang dah letih cari Muhammad bin Abdullah. Dia orang cari Muhammad bin Abdullah kat Arab, kat mana. Dia tak cari saya. Kenapa tak cari? Bukan saya tak ada masuk dalam nama tu Nasuha bin Sa'bin. Mana ada masuk. Walaupun saya tafsir Quran, tapi dia orang kali ni bukan. Yang Mahdi ni Muhammad bin Abdullah. Cari. Sampai sekarang tak dapat. Dan hadis palsu pula, Mahdi ni satu malam diajar semua ilmu. Satu malam. Jadi orang Syiah pun faham ada Mahdi tu. Sunni pun ada. Dia orang tahu tu. Ini yang dia nak cari ni. Nak cari ni dan nak bunuh dia. Tapi Allah SWT pelihara dia. Takkan dapat dia bunuh dia. Dia akan mati hanya bila tiba masa mati dia. Macam mana orang-orang Arab Quraisy nak matikan Nabi tu. Mesti mau bunuh dia. Umar kata aku sedia. Dia orang kata dahsyat kau Umar. Memang kau layak Umar. Kami semua takut. Kalau kami bunuh dia, keluarga dia Bani Hashim akan serang kami. Takut. Umar tak ada. Aku sedia. Kita tahu cerita dia kan. Akhirnya yang dihantar masuk Islam. Aduh, silap lah. Lagi sekali dia kepung rumah Nabi. Waktu tu Umar dah tak ada dah. Nak bunuh Nabi. Lepas lah ke Madinah. Masa Madinah, nak bunuh Nabi. Di Badar tu diorang cari Nabi. Di Uhud diorang cari Nabi. Bila ada khabar angin Nabi saya mati, diorang semua aduh, diorang kata dah tak ada guna hidup lagi. Baik mati sekarang. Nabi pun dah mati. Jadi saya lumpuh musuh tu sehingga saya terjumpa Nabi. Lepas saya lumpuh, hati saya tenang, kata Ali. Ali pergi lawan sana, lawan sini. Nabi tengok kan, bukan macam anda tak ada cabut lari. Ali terus
merumpuh musuh, clear baru jumpa Nabi. Keliling oleh musuh, dia tak boleh bunuh Nabi. Gigilah Nabi patah, luka sikit, tapi itu dah kira hebat dia tu. Manusia Nabi kan, bukan tak ada luka. Jadi begitulah Nabi Isa je, kaum dia nak bunuh dia. Allah naikkan dia ke langit, melopong dia. Judas tu yang belot tu, anak murid Nabi Isa, dia pula Allah tukar muka macam Nabi Isa. Dia orang tangkap dia dan salibkan dia. Sampai sekarang orang Kristian anggap itulah yang disalib tu Nabi Isa. Dia bukan Nabi Isa, dia Judas. Allah pelihara Nabi dia daripada kesusahan di dunia dan di akhirat. Tak ada siapa boleh hancurkan dia. Nabi SAW, orang munafikin tiap malam bincang macam mana nak bunuh Nabi ni. Hari-hari bincang, tiap waktu fikir, dia tak dapat bunuh dia. Jadi umat ini kalau bangun buat kerja Nabi ni, maka Allah akan pelihara mereka atas musuh dia lah. Bila umat ni tidak buat kerja Nabi ni, Allah tak pelihara dia. Saya baca orang yang nak jadi tentera Hamas tu, hafal Quran, semayang 5 waktu, yang nak dijadikan tu pertama minta izin ibu bapa. Imam tu mesti pastikan dia paling kurang 4 bulan subuh berjemaah, kena baca Quran hari-hari, tafsir lagi, tahajud lagi. Semua kriteria itu ada, satu je tak ada, buat kerja Nabi. Jadi walaupun mereka semayang, tahajud 5 waktu berjemaah, dia katalah, tapi Allah tak bantu dia. Bila umat ni tinggalkan kerja ta'muru Nabi ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dalam hadis Nabi, bila umat ni tinggalkan kerja ni, Allah tak akan bantu. Allah tidak akan menangkan dia atas musuh dia. Allah akan hancurkan umat ni. Inilah rahsia dia yang hari ni selama ni terpendam. Orang Islam ni tak tahu. Tu yang orang Hamas tu, semua askar-askar tu, satu je dia orang tak ada, tak buat dakwah. Dia orang semayang bagus, lebih baik daripada Yazid ni jangan. Quran hafal, hadis hafal. Hadis apa tau? Hasan. Baru boleh masuk askar. Maknanya dia orang kata bantuan Allah lah. Tapi Allah, dia orang tak tahu hadis ni. Umat ni tak bantu, Allah tak bantu umat ni kalau semayang aja dengan banyak puasa, banyak wirid tasbih. Tengah-tengah Covid ni kan, cuba tak nak ikut SOP, tak nak pergi juga semayang berjemaah. Allah mana bantu kita kalau semayang aja. Kerja yang paling besar yang Allah bagi pada kita ialah kerja Nabi. Kerja Nabi itu adalah kerja kita. Bukannya susah kerja Nabi ni, memanglah kena ajak orang, dan kena ajak orang dengan sabar. Semua benda bagus tentulah susah. Aku tak sukalah buat dakwah. Semayang boleh, berjemaah boleh, tahajud boleh, zikir boleh, puasa boleh, dakwah tak boleh. Jadi kalau kita tak mau, memang tak boleh lah. Kita mau perang macam orang Hamas ni, tentu boleh mati, sanggup mati. Tapi mati dengan iman lemah nak buat apa? Ini kita kena mati sebagai orang beriman, beramal soleh. Niat kita lawan perang ni untuk suka ke Allah. Kita tak boleh suka ke Allah kalau kita tak beriman, beramal soleh. Walau kita kuat semayang. Saya nak bagi tahu kamu, Iblis tu dia bukan lagi kuat daripada Hamas semayang tak. Iblis, Azazil, dia banyak ilmu, banyak semayang,
Tapi akhir last bila Allah duga dia sikit je, so sembah, amin, sujud dekat Adam. Tak nak. Maknanya dia iman lemah. Sufyan ni bila dia duga je, mesti kalah dia. Sekarang Allah duga dia Sufyan Ampang dengan tak ada bini. Cuba tengok berapa lama dia boleh tahan. Atau dia akan langgar perintah Allah. Bila ada peluang dengan perempuan mana kan, dengan tak nikah je dia berzina. Bukan boleh percaya ke? Betul saya cakap. Kalau iman tak ada setakat Sufyan ni, gas sekali seminggu, tak boleh. Ya. Apa dia? Tak kira dia tak boleh baik pada hakim. Kita hari ni kena buat kerja Nabi ni macam Nabi Muhammad, bukan macam hakim. Macam Nabi Muhammad kena hari-hari buat kerja. Dia kerja fardu tak mungkin seminggu sekali, 2 kali seminggu, tak ada. Dia kerja nombor 1. Jadi kita sepatutnya buat kerja ni sampai kita letih dan tak boleh lagi buat usaha. Patutnya lah. Atau kita sangat ada keperluan, kita kerja sampai kita kerja ni banyak, kerja untuk keperluan sikit. Bukan kerja keperluan banyak, ini kerja sikit. Mula-mula boleh lah, lama-lama kerja keperluan sikit. Macam saya sekarang, dulu saya kerja juga, lepas tu saya kerja satu kerja keperluan sehari seminggu kan. Sebelum tu sampai asar, lepas tu saya pergi buat. Sekarang apa kerja pun tak ada. Kerja gas dengan tulis Quran. Tu dua-dua kerja agama tu, bukan kerja dunia tu. Full time tau. Macam tu lah. Amin, kita kena ke arah tu lah, full time. Macam Nabi, tak ada kerja lain. Jadi ni kerja kena banyak masa. Kerja keperluan tu dikurangkan hari demi hari. Tapi macam Samad, bila dah kerja dengan kerajaan, nak kerja dengan swasta, mana boleh kurangkan waktu kerja. Dia terpaksa lah ikut malam, pagi, petang. Sebab itu bekerja dengan orang ni atas sikit daripada minta sedekah. Dia punya status kerja tu. Yang baiknya kerja sendiri. Kita boleh atur masa kita. Untuk keperluan sikit, untuk kerja ni banyak. Itu yang mau. Hari-hari mau bagi. Pasti kita tak akan miskin kalau kita buat macam ni. Tapi kalau kita banyak bagi masa untuk keperluan, sikit untuk kerja ni, miskin. Kalau kaya pun, kita takkan guna harta kita tu untuk kerja jalan Allah. Sikit je guna. Akhirnya kita cinta dunia lah. Bila kita cinta dunia, kita tentu tak boleh taat perintah Allah. Cinta dunia. Cinta dunia ni ialah asas kepada segala keburukan. Asas kepada segala keburukan. Cinta dunia. Tak ada sebab lain satu kaum jadi rosak macam Yahudi, macam India, melainkan cinta dunia. Jadi inilah asas. Dan asas kepada kebaikan ialah takwa, cinta Allah, takut dengan Allah. Jadi kalau banyak cinta dunia, cinta Allah mesti tak kurang kan, atau tak ada. Dua saja kan. Mana boleh dua-dua, cinta Allah pun kuat, cinta dunia pun kuat. Tak boleh macam tu. Jadi orang yang kurang bekerja dunia bukan makna dia kurang duit. Kami ingat orang banyak kerja dunia tu banyak duit ke? Tak. Allah tentukan. Abdurrahman bin Auf tu dia kaya. Allah jadikan dia kaya. Ada sahabat miskin ni. Bila dia pergi Madinah, Nabi SAW pasang-pasangkan orang kan. Abdurrahman bin Auf ni pasangkan dengan orang kaya. Sesuai kan. Jadi dia, orang kaya cakap nak bagi sangat. Dia kata bang,
Kau tunjuk aku pasar. Mana pasar? Aku berniaga. Oh, dia berniaga kan. Dia tak ada ambil dengan orang kaya, dia tak nak. Kaya lagi dia. Satu kali dia tak nak kaya lah. Berhenti berjual. Dia punya kurma tahan je. Lama-lama datang satu penyakit. Ubat dia kurma Abraman Barau. Kaya lagi dia. Jadi dia tak ada. Dia, orang jual dia satu tanah sebelum dia masuk tandas. Dia beli, okey aku beli. Dia keluar tanah, orang kata aku nak beli tanah tu. Dah kaya, banyak duit lagi. Dia bukan susah berniaga je. Dia punya harta berikut. Kalau apa tu, macam orang kata karavan dia, bawa barang-barang perniagaan dia, nampak berasap debu banyak. Jadi dia bukannya malas buat kerja Nabi. Tapi Allah buat dia kaya. Jadi hari ni kerana keinginan kita nak kaya, kita kuat kerja. Kerja cari keperluan. Tanya Sufyan ni yang kuat kerja cari keperluan. Dia tenang tak? Bahagia tak dia? Tengok muka dia. Dia bahagia ke tidak? Dengan harta, dengan kerja dia. Dia ada kereta bukan satu. Banyak. Lori pun ada. Kereta dia 3-4 lori. Lepas tu dia punya rumah banyak disewa, 5-6 rumah disewa. Kau pernah tak tengok Sufyan ni, dia kata saya mutmain, saya tak nak lagi dunia. Apa yang kamu selalu dengar daripada dia? Apa dia? Sikit lagi nak kaya. Dari perkataan dia sikit lagi nak kaya ni, berapa lama kamu dah dengar? 20 tahun. Tak berapa lama kamu dah dengar? Takkan 20 tahun pula baru kenal ni. 4-5 tahun lah. Sampai hari ni dia masih sikit lagi. Kita tak boleh jadi kaya kalau Allah tak nak buat kita jadi kaya. Lupakanlah semangat nak jadi kaya ni. Sebenarnya itulah menyebabkan kita tak mau bagi masa untuk kerja yang sangat besar yang Allah janji atas kerja ni, kebahagiaan, selamat dari segala malapetaka, duka cita di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala beri kerja ni kepada kita. Kenapa kita tak nak? Dan atas kerja ni Allah janji hilang semua malapetaka, semua hilang, susah semua hilang. Ada kerja ke tak ada kerja dunia? Masa saya banyak kerja dunia dulu dengan sekarang saya tak ada kerja dunia, mana hidup saya lebih, kamu nampak lebih baik? Dulu ke sekarang? Sekarang. Ada tu, kamu tak faham ke? Sekarang saya tak ada kerja keperluan. Dulu saya ada juga kerja keperluan, ada klinik optometri, pensara jadi dekan. Dengan sekarang apa dia? Tapi kamu tengok saya dulu, dengan saya sekarang, kamu nampaklah saya lebih bahagia bila? Sekarang yang tak ada kerja. Sufyan yang banyak kerja, kau ingat, kau nampak muka dia bahagia walaupun dia senyum? Tak ada. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bila dia nak bagi orang tu bahagia, ada duit tak ada duit dia bahagia. Tapi kalau Allah nak bagi satu orang duka cita, ada duit tak ada duit dia duka cita. Baik buruk ni semua datang dari Allah. Kalau Allah buat apa saja yang dia bagi kat kita sebagai buruk untuk kita, apa dah jadi? Banyak duit pun buruk untuk kita. Ada bini baru pun buruk untuk kita. Macam Sufyan, katalah dia ada isteri buruk sekarang, dia nak kahwin satu lagi, lepas tu Allah bagi buruk je. Baiklah jangan kahwin, tapi nak kahwin je. Jadi sebab itu kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah, kebaikan dunia, kebaikan di akhirat. Bukan makna banyak dunia, maknanya Allah bagi kita baik dalam apa je dunia yang Allah bagi pada kita.
Jadi Allah boleh tukar benda buruk jadi baik, benda baik jadi buruk. Allah yang bagi baik, Allah bagi buruk. Jadi bila Allah sayang kita, Allah pastikan semua yang bagi datang kat kita baik. Itu. Dan tak ada yang tak baik. Semua baik aja. Tak dapat duit pun baik, dapat duit pun baik. Dapat jadi doktor pun baik, tak dapat pun baik. Dapat jadi orang berkuasa pun baik, tak dapat pun baik. Ya. Jadi bila semua baik itu maknanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Itu maknanya ultimate kejayaan lah. Sebab itu doa ini, doa yang dibaca di waktu haji di Arafah dan waktu tawaf. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini doa ni climax, baikan di dunia, kebaikan di akhirat. Maknanya apa saja bagi kat kita semua baik. Mana ada nak risau? Semua baik. Betul tak? Betul. Sebab itulah jalan untuk menjadi kekasih Allah ni. Allah bagi tahu, kul hazihi sabili ad'u ila. Katakanlah Muhammad, ila jalanku mengajak manusia kepada Allah. Dengan basirah, dengan yakin. Jalan aku dan mereka yang ikut aku. Ini ayatnya sudah ada. Dan Allah berkata tak ada percakapan lebih baik dari percakapan mengajak manusia kepada Allah. Allah janji mereka yang buat kerja mengajak manusia kepada Allah ni keselamatan di dunia. Allah akan bantu kita. Hari ini satu je yang kita tak buat hari ini, umat Islam. Hampir semua umat Islam puasa, zakat ada, semua baca Quran. Tapi ini tak buat, Allah murka. Kerana ini bila kita buat, inilah dosa paling besar kita buat. Bila kita buat dosa paling besar, mana iman nak kuat? Mana boleh jadi orang beriman saleh? Memang tak boleh. Untuk kita jadi orang beriman saleh, kita tak boleh tinggalkan yang fardu. Semua yang fardu kita kena buat, yang haram semua kena tinggal. Yang pertama sekali fardu adalah buat kerja dakwah, kerja ta'murun bil ma'ruf wa nahy. Bila kita nak buat, selepas mengucap saja. Jadi semua umat Islam kena bangkit atas kerja ni dan diajak untuk buat kerja ni. Sekarang ni kita ajak dia, dia tak nak. Ajak dia sebab dia tak tahu apa faedahnya. Bagaimana nak jadi kekasih Allah, bagaimana nak jadi orang beriman bangsa ni. Tak boleh kalau kita tak jadikan kerja Allah ni, kerja Nabi ni sebagai kerja kita. Atas perkara itu, pertama sekali yang fardu atas kita ialah buat kerja tempatan. Dan kita kena bagi masa sebanyaknya paling kurang 40 minit. 1,5 jam, naik 2 jam, naik 3 jam, kan? Lepas tu sebulan sekali kita kena keluar 3 hari, 4 hari, 5 hari. Bukan 3 hari je. Bawa jemaah pergi buat gas jauh lah, di rumah-rumah lorong-lorong suburb di bandar kita. Dan setahun sekali kita kena keluar 40 hari, 50 hari, 60 hari untuk buat kerja mengajak manusia kepada Allah ni di negara, di negeri, di negara jiran. Dan paling kurang kita kena pergi bila kita dah lama dah buat usaha ni, pergi seluruh dunia dengan memberi masa 4 bulan setiap tahun atau 6 bulan untuk pergi negara-negara. Masa tu kita dah iman kuat. Dan Allah akan bagi rezeki banyak. Allah buka rezeki. Tak ada kerja pun makan datang. Baru kita pergi negara jauh. Bila kita pergi negara jauh, diorang tengok je, diorang tahu ini orang baik ni. Bukan orang jalan-jalan cari makan. Bila tengok orang kafir, diorang air mata turun. Malam diorang nangis. Macam ni lah akan Islam berkembang. Atau maksud tu, sedia bangun bagi nama. Jadi mula-mula 4 bulan bukan. Mula-mula 4 bulan kerja tempatan. InsyaAllah. Baru boleh keluar 3 hari. Kalau dah keluar 3, dah keluar kerja tempatan tu dah buat, dah 2 jam setengah, sejam setengah, naiklah 2 jam. Naiklah 2 jam setengah. Naiklah 3 jam, 4 jam. Kerja dunia dari 6 jam, 8 jam turun 5 jam. 4 jam, 3 jam, 2 jam, 0 jam, semua kerja Nabi. Tentulah. Takkan sama aja, umur tua pun 2 jam
45 minit juga. Lainlah kamu ulama besar tafsir Quran tu. Ini tak ada.